Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kelas hari ini. Okey, hari ini kita akan sambung perbincangan kita pada bab 9 iaitu laju dan pecutan. Okey, pada kelas Selasa lepas saya telah briefing, saya telah beritahu serba sedikit tentang apa yang ada dalam bab 9 iaitu laju dan pecutan. Okay, hari ini kita akan belajar lebih mendalam lagi tentang laju dan juga pecutan. Okey, untuk standard pembelajaran pada bab 9, pada 9.1 laju, kita akan belajar tentang maksud laju, iaitu laju sebagai kadar suatu yang melibatkan jarak dan juga masa. Okey, kita juga akan memerihalkan perbezaan antara laju seragam dan juga laju tak seragam. Okey, yang terakhir kita akan melaksanakan pengiraan melibatkan laju dan laju purata, termasuklah juga penukaran unit yang ada. Okey, untuk 9.2 pecutan, kita akan menerangkan maksud pecutan dan juga maksudnya pecutan sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan masa. Okey, untuk yang terakhir kita akan melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan, termasuk juga penukaran unit yang terlibat. Okey, baiklah pelajar. Apakah yang anda faham berdasarkan gambar rajah ini? Okey, ini adalah gambar rajah iaitu gambar rajah papan tanda. Okey, papan tanda ini diletakkan di tepi jalan untuk mengingatkan para pemandu agar memperlahankan kereta mereka semasa memandu. Seperti contoh, pemandu itu melalui kawasan-kawasan sekolah. Jadi terdapat papan tanda, perlahankan kereta anda pada had laju 30 km per jam. Okey, jadi pemandu tersebut akan memperlahankan kereta mereka supaya tidak ada kemalangan yang berlaku. Jadi itulah yang kita perlu tahu tentang laju dan juga pecutan. Okey, untuk slide seterusnya kita perlu tahu apa itu maksud laju sebagai suatu kadar. Laju sebagai suatu kadar. Okey, maksud dia adalah kadar perubahan jarak terhadap masa. Okey, daripada definisi tersebut kita boleh tahu apa itu formula untuk laju. Okey, formula untuk laju adalah laju sama dengan jarak bahagi masa. Kita putar kembali, itu definisi itu adalah kadar perubahan jarak terhadap masa. Jarak terhadap masa. Jadi kita boleh lihat di situ jarak bahagi masa. Okey. Untuk laju ini, unit yang biasanya digunakan untuk laju ialah kilometer per jam. Kita boleh menulis dalam kertas peperiksaan sama ada kilometer km/j ataupun kmj -1 ataupun kilometer per jam. Yang disebut sebagai kilometer per jam. Okey, seperti yang saya sebut tadilah. Okey, selain itu kita boleh juga menukarkan unit kilometer kepada meter, jam kepada minit. Jadi kita akan sebut sebagai meter per minit. Okey, jam tersebut kita boleh tukarkan lagi kepada saat. Jadi kita boleh sebut sebagai meter per saat. Okey, berdasarkan gambar rajah yang saya tunjuk ini, iaitu gambar rajah segitiga yang atas sekali mengandungi jarak, di bawah laju dan juga masa. Okey, saya rasa anda semua sudah pernah nampak gambar ini. Ada juga di dalam buku teks. Okey, ini adalah formula untuk kita mencari laju, mencari jarak ataupun mencari masa. Okey, sekiranya kita ingin mencari jarak, kita perlu mengambil bahagian bawah sahaja iaitu laju dan juga masa. Apabila ia bersebelahan seperti gambar rajah ini, kita perlu
mendarabkan hasilnya. Jadi mendarabkan laju dan juga masa. Jadi formula untuk mencari jarak adalah laju darab masa. Okey, untuk mencari masa pula, kita perlu melihat gambar rajah segitiga itu. Jadi apabila ingin mencari masa, kita perlu lihat jarak dan juga laju. Apabila jarak berada di atas, laju di bawah, kita perlu bahagikan. Jadi untuk mencari masa, kita perlu bahagikan jarak bahagi laju. Jadi kita dapatlah cari masa yang diperuntukkan untuk contoh Ali pergi ke pasar ke okey macam tu. Okey, untuk slide seterusnya saya sertakan juga contoh soalan mengenai laju. Okey, kita boleh lihat di sini contoh 1. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Okey, berdasarkan soalan tersebut kita boleh tahu jarak dia. Jarak dia adalah 100 meter. Okey, masa dia 5 minit. Jadi kita telah tahu dua maklumat iaitu masa dan juga jarak. Okey, kita hendak cari hitung lajunya. Jadi apakah formula laju? Okey, formula laju adalah jarak bahagi dengan masa. Jadi kita telah tahu jarak dan juga masa. Jadi kita hanya masukkan nilai tersebut ke dalam formula. Okey, 100 meter bahagi dengan 5 minit, kita akan dapat 20 meter per minit. Maka kita boleh katakan Aida berjalan sejauh 20 meter setiap minit ataupun 20 meter per minit. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang laju seragam versus laju tak seragam. Okey, yang pertama sekali, apa itu maksud laju seragam? Apa pula maksud laju tak seragam? Okey, maksud laju seragam adalah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Okey, manakala laju tak seragam pula, laju yang mempunyai perubahan jarak yang tak sama dalam selangan masa yang sama. Jadi apa perbezaan laju seragam dengan laju tak seragam? Ya, betul. Jarak yang membezakan mereka. Laju seragam ni jarak dia sama setiap tu. Okey, untuk laju tak seragam pula perubahan jarak itu tak sama. Okey, berdasarkan gambar rajah yang saya sertakan ini, saya nak kamu semua bandingkan gambar guli A dan juga guli B. Okey, apa yang kita boleh bandingkan? Kita boleh lihat di sini, guli A, jarak guli A perbandingan jarak guli A sebanyak 2 cm daripada guli ke guli. Manakala untuk guli B, perbezaannya adalah dari segi jarak antara guli ke guli. Untuk guli yang pertama, jaraknya adalah sebanyak 2 cm. Tetapi untuk guli yang ketiga dan kedua, jaraknya hanyalah 1 cm. Jadi jelas di sini bahawa guli B ini adalah mempunyai laju yang tak seragam. Okey, untuk contoh soalan yang saya sertakan ini, Encik Manish memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q, daripada P ke tiang Q ke tiang R. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Okey, dia tanya kita, adakah laju daripada bola golf P ke Q ke R adalah seragam? Jadi yang pertama sekali kita perlu mencari kelajuan bola dari P ke Q. Jadi untuk cari laju kita haruslah bahagikan jarak bahagi masa. Jadi di situ kita boleh tengok jaraknya sebanyak 40 meter dan mempunyai masa sebanyak 2 saat. Jadi kita bahagikan 40 meter bahagi dengan 2 saat. Jadi kita dapati bahawa sebanyak kelajuan bola P ke Q adalah 20 meter per saat. Okey, yang kedua kita perlu mencari kelajuan bola dari R ke S. Dari R ke S, sama juga formulanya, jarak bahagi dengan masa.
Jarak R ke S adalah sebanyak 60 meter dan masanya mengambil masa sebanyak 3 saat. Jadi apabila kita bahagikan 60 meter bahagi dengan 3, kita boleh dapat sebanyak 20 meter per saat. Maka kita boleh dapati bahawa kelajuan bola golf itu adalah seragam. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang laju purata. Okey, maksud laju purata ini adalah digunakan untuk memberikan suatu gambaran tentang suatu keadaan laju yang tidak seragam. Suatu laju yang tidak seragam. Okey, untuk formulanya adalah kita harus menggunakan jumlah jarak daripada jumlah kelajuan yang tidak seragam itu kita hasil tambah dan menjadikan sebanyak jumlah jarak dibahagikan juga dengan jumlah masa yang terkumpul. Okey, di sini saya sertakan juga contoh soalan untuk mencari laju purata. Okey, sebuah bas bertolak dari Bandar Puchong pada jam 8.25 pagi dan tiba di Perak pada jam 1.45 pagi. Okey, jika jumlah jarak yang dilaluinya adalah sebanyak 354 kilometer, hitung laju purata bas dalam kilometer per jam. Okey, jadi kita dapat lihat di sini, jaraknya adalah sebanyak 354 kilometer, 354 kilometer. Itu maklumat yang pertama. Okey, untuk maklumat yang kedua, kita harus tolak 13.45 tolak dengan 8.25. Jadi kita dapati bahawa masa yang diambil daripada Puchong ke Perak sebanyak 5 jam 20 minit. Jadi apa yang kita harus lakukan seterusnya, kita telah dapat dua maklumat yang penting iaitu jumlah jarak dan juga masa. Jadi kita perlu masukkan nilai tersebut semula ke dalam formula. Jadi kita dapat bahawa 354 kilometer dibahagikan dengan 5.33 jam. Jadi kita boleh dapat sebanyak 66.42 kilometer per jam. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang pecutan. Okey, untuk pecutan dan juga penyah pecutan ialah kadar perubahan laju terhadap masa. Okey, biasanya unit pecutan dan nyah pecutan yang digunakan adalah kilometer per jam square ataupun meter per second square, meter per saat kuasa 2 ataupun kilometer per jam per minit ataupun kita boleh dapat lagi bermacam-macam unit lagi. Okey. Okey, seterusnya adalah tentang definisi pecutan dan juga nyah pecut. Okey, definisi pecutan adalah peningkatan kelajuan masa. Manakala nyah pecut ini bermaksud pengurangan kelajuan terhadap masa. Jadi sekiranya apa yang boleh kita faham secara ringkas di sini, pecutan bermaksud semakin laju, semakin laju, semakin laju. Manakala nyah pecut ini pula bermaksud semakin perlahan sehinggalah berhenti. Okey, seterusnya untuk formula bagi pecutan. Pecutan bagi suatu pergerakan boleh dihitung dengan menggunakan rumus iaitu pecutan sama dengan perubahan laju. Perubahan laju ini kita boleh ambil nilai daripada laju akhir tolak dengan laju awal. Kemudian dibahagikan dengan masa yang diambil. Okey, untuk contoh unit laju di bawah gambar ini kita boleh lihat kilometer per jam. Jadi unit masanya adalah jam. Unit pecutan kilometer per jam square ataupun kilometer jam negatif 2 ataupun kilometer per jam dibahagikan pula dengan jam. Okey, untuk unit laju kita menggunakan unit meter per saat, tapi untuk unit masa kita menggunakan saat. Jadi untuk unit pecutan kita menggunakan meter per saat square ataupun meter saat negatif kuasa 2
ataupun kita boleh bacanya sebagai meter per saat per saat. Kita perlu perkan saat sekali lagi. Okey, untuk contoh soalan pecutan, di sini terdapat satu soalan yang saya sertakan. Sebuah kereta lomba memecut daripada keadaan pegun. Keadaan pegun ini bermaksud daripada berhenti dan daripada berhenti sehinggalah bergerak dan mencapai kelajuan sebanyak 120 kilometer per jam dalam masa 6 saat sahaja. Jadi kita perlu hitungkan pecutannya. Okey, untuk hitungkan pecutannya, kita hendaklah cari terlebih dahulu perubahan laju. Jadi yang pertama sekali kita perlu tolak laju terakhir tolak dengan laju awal. Jadi laju awal kita lihat di sini telah dinyatakan kereta lumba memecut dari keadaan pegun. Jadi maksud keadaan pegun di situ tak ada apa-apa kelajuan. Jadi kita boleh nyatakan di situ 0 km per jam. Jadi 120 km per jam tolak dengan 0 km per jam. Jadi kita telah dapatlah sebanyak 120 km per jam. Jadi untuk mengetahui hitung pecutan tersebut, kita harus menukarkan kilometer per jam kepada unit kilometer per saat. Jadi apabila kita menukarkan kilometer per saat, kita harus bahagikan 120 kilometer dibahagikan dengan 60 darab dengan 60 saat. Jadi kita mendapati jumlahnya sebanyak 0.033 kilometer per saat. Jadi kita telah dapat perubahan laju. Kita hanya masukkan ke dalam formula pecutan. Jadi kita dapati hitung pecutannya adalah sebanyak 0.0056 km per saat ataupun kita boleh tulisnya sebagai kilometer per S kuasa 2. Untuk seterusnya kita akan belajar tentang pertukaran unit. Cara-cara pertukaran unit, contohnya daripada minit ke saat ke, okey begitu. Di sini saya sertakan contoh soalan pertukaran unit. Okey, contoh soalan ini, tukarkan 420 meter per minit kepada unit kilometer per minit. Jadi kita perlu tukarkan meter kepada kilometer. Jadi untuk tukarkan meter kepada kilometer, kita haruslah bahagikan 420 meter bahagi dengan minit dan kemudian kita perlu bahagikan dengan minit sekali lagi. Jadi kita boleh dapat nilai 420 per 1000 kilometer dibahagikan dengan minit bahagi dengan minit sekali lagi. Jadi kita boleh dapat nilainya sebanyak 0.42 km minit kuasa 2. Okey, di sini saya sertakan link Kahoot. Okey, Kahoot ini adalah medium untuk menjawab kuis. Saya telah berikan beberapa kuis di dalam Kahoot ini. Jadi saya mahu kamu semua jawab kuis-kuis. Tak banyak pun, dalam 5 soalan macam tu. Okey, jadi apabila kamu menjawab Kahoot ini dan kamu mendapat keputusan akhir tersebut, saya mahu kamu semua screenshot ataupun ambil gambar keputusan yang kamu dapat dan hantar secara personal kepada saya. Dan apabila kamu hantar, saya akan mengambilnya sebagai kehadiran untuk hari ini. Okey, setakat itu sahajalah kelas kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada hari Ahad. Assalamualaikum.